Ahmad Ketereh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Timbalan Yang Pertua. Saya ahli Parlimen Ketereh berdiri di sini mendukung ucapan titah Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang mana Baginda telah menyentuh semua aspek dalam memastikan kesejahteraan terbaik buat rakyat jelata. Apa yang menyentuh hati saya apabila Baginda Tuanku memberikan penekanan kepada isu-isu yang berkait rapat dengan pertahanan dan juga keselamatan negara. Isu ini amat dekat dengan saya kerana saya adalah bekas tentera yang berkhidmat dalam ATM dan baru bersara pada bulan Julai 2018 yang lepas. Saya ini orang baru di Parlimen, tetapi berbakti selama 40 tahun di dalam Angkatan Tentera. Sepanjang 40 tahun berkhidmat untuk Angkatan Tentera, di sini saya ingin berkongsi satu pengalaman yang mana saya tak boleh lupakan sehingga hari ini. Kejadian ini berlaku 40 tahun dahulu semasa operasi perisikan khas di Titi Kuala Kelawang, Negeri Sembilan pada 23 Februari 1983. Dalam operasi khas ini, pasukan saya iaitu pasukan khas perisikan tempur ataupun Combat Intelligence Special Branch telah bertempur dengan anggota Peganas Komunis yang berakhir dengan kejayaan pasukan saya membunuh 2 anggota Peganas Komunis dan seorang anggota saya telah terkorban. Kekuatan kumpulan saya pada masa itu adalah 11 orang, manakala di sebelah musuh Komunis selamat 4 orang. Dan 2 daripada pengganas komunis sempat melarikan diri. Tuan Yang Dipertua, Baginda Tuanku bertitah dalam memajukan ekonomi negara, aspek keselamatan dan pertahanan negara perlu dititik beratkan. Ini termasuk penyelenggaraan serta perolehan peralatan dan kelengkapan baru. Di samping penyelenggaraan fasiliti ketenteraan, saya ingin menambah keperluan kita untuk menaikkan moral anggota Angkatan Tentera juga perlu bagi menentukan pertahanan negara berada dalam keadaan siap siaga. Justru itu, anggota ATM dan veteran ATM mesti dijaga dan diambil cakna oleh kerajaan Malaysia. Ketika ini, terdapat selama 134,052 orang yang telah berpencen di seluruh negara. Dari jumlah itu, selama 78,546 orang telah pencen sebelum 1 Januari 2013. Saya ingatkan di sini, pada tahun 2014, ATM telah membuat penyelarasan gaji kepada anggota tentera, tetapi tidak membuat penyelarasan kepada pencen anggota Angkatan Tentera. Perbezaan kadar pencen antara pesara baru dan pesara lama di antara 31.5% hingga 36.1%. Kadar ini menyebabkan 98.1% daripada mereka yang pencen tersebut berada dalam kategori B40. Dalam hal ini, Perintah Majlis Angkatan Tentera telah menetapkan mereka untuk bersara selepas 21 tahun perkhidmatan, walaupun anggota ini tidak bersedia untuk bersara. Jadi bayangkanlah, waktu itu mereka masih muda, sekitar umur 38 ke 42 tahun, tetapi sudah pencen. Dan anak-anak masih di bangku sekolah. Mereka terpaksa struggle untuk meneruskan kehidupan. Hari ini Kementerian Ekonomi bercakap soal kemiskinan tegar dan B40. Tanpa kita sedar, pesara-pesara tentera ini juga hampir 98.1% semuanya tergolong dalam kategori B40. Kadang-kadang kita terkhilaf dan terlupa untuk menyantuni wiranegara yang menjaga kedaulatan negara. Operasi tentera di Persempadanan Malaysia dikendalikan 24 jam, di mana ramai anggota yang terjera, termasuk putus kaki, putus tangan, hilang penglibatan, hilang nyawa akibat ditembak ataupun terkena jekat semasa era menentang pengganas komunis sebelum Disember 1989. 2 Disember adalah perjanjian damai yang mana kita telah tangani di Hanyai pada masa tersebut. Kebanyakan kecederaan ini adalah cacat kekal
yang terpaksa ditanggung oleh mereka sehingga akhir hayat. Puan Timbalan yang berdua, penerasan pencen buat warga veteran ATM yang berpencen sebelum 1 Januari 2013 ini merangkumi 78,546 pesara tentera yang mana mereka semua ini telah dikerah keringat selama 21 tahun. Mereka terpaksa berhenti setelah mencapai tempoh penawatan tertentu. Senario ini berbeza dengan badan uniform yang lain yang dibolehkan untuk berpencen pada umur 60 tahun dan pada umur yang boleh dikatakan mereka semua telah berada di peringkat tertentu yang lebih tinggi dan memberi peluang kepada mereka untuk merasai nilai pencen yang tinggi. Oleh sebab itu, Yang Berhormat Ketua, boleh saya minta penjelasan sedikit? cepat. Sikit satu. 30 saja. Saya ingin penjelasan. Ada tak di kalangan anggota tentera kita yang tidak ada pencen? Coming to that. Okey, oleh sebab itu kita tidak pernah dengar soal rungutan pencen dari pesara badan beruniform yang lain. Tuan Naib Bertua, saya optimis jikalau penerasan pencen buat pesara tentera yang bersara sebelum 1 Januari 2013 ini dilaksanakan. Ini akan menaikkan semangat moral kepada 118,000 orang anggota tentera yang masih berkhidmat, serta mereka akan sedar bahawa kehadiran mereka dirasai dan dihargai oleh kerajaan Malaysia. Dalam hal ini saya mohon Yang Berhormat Menteri Pertahanan yang tak ada kat sini menyelesaikan isu ini dengan secara segera, kerana isu ini sudah terlalu lama. Saya juga mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mencelah. Tak ada. Saya nak habis juga ni. Tapi sebut Menteri Pertahanan tadi. Sebut Menteri Pertahanan. Saya mohon penjelasan. Tak payah. Saya tak nak dengar lagi, okey? Lepas ni kita jumpa. Timbalan Menteri Pertahanan ada di sini. Lepas ni kita jumpa kat luar. Faham tak? Timbalan Menteri, Tuan Speaker, Timbalan Menteri Pertahanan ada di sini. Shah Alam sila duduk. Tunggu luar lepas ni. Tunggu. Dia tak bagi. Yang Berhormat Menteri Pertahanan menyelesaikan hal ini sebab segera kerana isu ini telah lama. Saya juga memohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri campur tangan dalam isu ini agar ianya boleh direalisasikan pada tahun ini. Lagipun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri tahu tentang pemelaksanaan ini. Ini semasa berjumpa veteran tentera satu ketika dulu. Ada video. Tuan Yang Bertua, saya dimaklumkan bahawa kadar semasa pencen hilang upaya kepada veteran yang cedera semasa tugas operasi masih menggunakan kadar lama, iaitu kadar tahun 2000. Kadar semasa boleh dianggap sudah lapuk, sepatutnya dikaji selepas 22 tahun. Saya difahamkan ketika ini jumlah faedah pencen hilang upaya adalah seramai 1,798 orang yang cedera semasa bertugas. Sebahagian besar mereka cedera dalam operasi menentang pengganas komunis. Mereka adalah veteran yang cedera di tahap 1% sehingga ke 100% semasa bertugas. Dari jumlah tersebut, selama 14 orang veteran pencen hilang upaya 100% dan layak menerima allowance layanan semasa. Saya mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Pertahanan untuk menambah baik kadar pencen hilang upaya dan kadar layanan semasa yang terlepas pandang sejak 22 tahun yang dulu. Terima kasih. Timbalan Menteri ada. Baru saya nampak. Tuan Yang Bertua, ketika ini terdapat selama 73,000 orang veteran ATM yang tidak berpencen. Daripada jumlah itu, selama 40,800 berusia 60 tahun ke atas dan bakinya 32,207 berusia 59 tahun ke bawah. Semenjak dari tahun 2015 hingga sekarang, PVTN dan pelbagai persatuan veteran masih terus memperjuangkan supaya satu bentuk bantuan sara hidup atau skim pemberian sagu hati penghargaan kepada veteran yang tidak pencen diwujudkan. Ketika ini saya tidak mempunyai data tentang taraf kehidupan mereka, tetapi saya percaya 98% ataupun lebih veteran ATM tidak pencen ini termasuk dalam kategori B40. Kerajaan juga tidak menyediakan kemudahan kerjaya kedua atau peluang pekerjaan selepas mereka tamat khidmatan pada usia yang masih muda. Saya mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan mempertimbangkan bantuan sara hidup bagi veteran tentera yang tidak berpencen. Tuan Naib Bertua, Timbalan Bertua, seperkara lagi saya juga mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Pertahanan bertindak tegas ke atas ketirisan yang berlaku di Kementerian Pertahanan. Saya tahu banyak yang mengambil kesempatan dan dari perolehan minda. Selama 40 tahun saya berkhidmat sebagai perisikan ATM dan berakhir sebagai ketua perisikan Tentera Darat Malaysia melebihi 8 tahun. Saya tahu banyak ketirisan yang berlaku. Mulai saat ini saya akan memerhati dan tidak teragak-agak untuk melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat maklumat tentang aktiviti ketirisan.
Untuk permulaan, saya mohon skandal pembinaan kapal LCS UDM perlu disiasat dengan rapi. Kerana banyak duit rakyat yang terlibat dalam projek ini. Mungkin duit ini boleh kita gunakan untuk pelarasan pencen bagi veteran Angkatan Tentera. Tuan Yang Dipertua, saya juga banyak mendengar aduan rakyat yang memohon bantuan akibat banjir baru-baru ini. Banyak juga jalan dan kediaman yang rosak akibat banjir yang perlu diperbaiki. Saya mohon Perdana Menteri dan menteri-menteri yang terlibat untuk menyegerakan bantuan ke kawasan saya, ke Tereh, yang dilanda banjir. Kerana setakat ini tiada apa-apa bantuan pun dapat diulurkan kepada mereka. Rakyat ke Tereh menunggu-nunggu bantuan segera dari kerajaan. Janji 50 juta bantuan banjir kepada negeri Kelantan oleh PM, Perdana Menteri, Amat Berhormat Perdana Menteri tempoh hari. Agak-agaknya bila akan sampai? Satu soalan. Tuan Timbalan Bertua, titah kebadulisme Yang Maha Mulia amat prihatin dengan kebajikan dan pembangunan infrastruktur yang adil dan sama rata buat rakyat. Jadi saya terpanggil untuk menyarankan kepada kerajaan meneliti semula peruntukan ahli parlimen yang akan diberikan. Kerana peruntukan ini buat rakyat yang memerlukan. Saya tak akan makan duit itu. Rakyat memilih saya ke parlimen. Justru itu saya mohon bantuan itu dipercepatkan. Saya dah bersumpah saya tak makan duit itu. Mulai hari ini saya akan meneruskan perjuangan saya bagi membela nasib rakyat terutama di Parlimen Ketereh. Juga tidak lupa akan membela nasib 325,064 orang anggota tentera dan bekas anggota tentera di seluruh negara. Kerana saya jendera mewakili tentera, saya akan jaga tentera-tentera semua. Dan saya akan menggunakan platform rakyat ini untuk membela mereka. Akhir kata, saya nak jelaskan di sini bahawa kehidupan saya sebenarnya dah selesa selepas bersara sebagai perwakilan Angkatan Tentera. Walau bagaimanapun, demi perjuangan yang mulia ini, saya akan terus berjuang selagi hayat di kandung badan. Jihad mohon penjelasan. ini saya akan teruskan kerana ia mohon penjelasan. Hanya reda Allah sahaja yang akan membawa kita ke syurga Allah kelak. InsyaAllah. Tuan Yang Bertua, saya sebagai dengan rendah diri mohon penjelasan Ketere. Sabar. Ni Taiwan ni, bukan dekat. Lepas ni kita jumpa. Aku nak pergi habis ni dulu. Saya bawa timbalan Menteri Pertahanan, jumpa nanti insyaAllah boleh. Tuan Yang Bertua, saya sebagai ahli parlimen juga mewakili lagi 30 saat. Tuan Yang Bertua, saya sebagai ahli parlimen yang mewakili rakyat Ketereh dan juga anggota tentera dan juga bekas tentera menyokong penuh ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada sidang kali ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Steady Ketereh, semangat ini kuat. Ini bekas tentera ni tepat masa. Steady Hebat ni, Ketereh. hebat. Terima kasih Yang Berhormat Tak apa, jumpa Ketereh. depan ni. Semangat